Seorang jutawan bersama setiausahanya ke Shanghai untuk urusan perniagaan menggunakan kereta Bentley beliau sebagai cagaran untuk meminjam 5,000 yuan dari bank. Bank menyelesaikan prosedur, kereta Bentley mewah tersebut dibawa ke bawah tanah. 2 minggu kemudian mereka kembali. Beliau membayar balik pinjaman dan faedahnya, hanya 30 yuan. Kaki tangan bank mendapati jutawan tersebut mempunyai puluhan juta dalam akaun. Lalu tertanya-tanya kenapa beliau masih perlu meminjam 5,000 yuan. Jutawan tersebut ketawa menjawab, 30 yuan untuk parkir kereta 2 minggu di Shanghai. Di mana kamu dapat mencari tempat yang murah seperti itu? Beberapa ketika kemudian, jutawan tersebut bosan dengan setiausahanya dan ingin berpisah. Walau bagaimanapun, setiausaha tersebut sudah terbiasa dengan kemewahan dan berkeras tidak bersetuju. Dia meminta 3 juta yuan sebagai pampasan untuk masa mudanya yang hilang. Jika tidak, dia akan menyebarkan berita kepada seluruh syarikat dan keluarga. Perundingan tidak berhasil, beliau memutuskan untuk menghantar dia belajar di sebuah sekolah perniagaan yang mengumpulkan ramai usahawan berjaya. Beliau membeli banyak pakaian dan beg tangan berjenama untuknya. Sebaik saja memasuki persekitaran tersebut, setiausaha itu dengan cepat membuat para bos terpesona. Hanya selepas 2 bulan, dia dengan rela hati berpisah dan memberikan 500 yuan kepada beliau meminta agar beliau diam. Kadangkala, cara penyelesaian terbaik bukanlah dengan berhadapan, tetapi dengan membuat pihak lawan menyerah kalah. Malam itu, dalam perjalanan pulang, jutawan tersebut menahan sebuah teksi. Pemandunya adalah Encik Zhang yang telah bekerja selama lebih 10 tahun sejak berusia lebih 20 tahun. Disebabkan kerugian dalam satu pelaburan, beliau menanggung hutang lebih 300,000 yuan dan sekarang hanya memandu untuk menyara hidup. Jutawan bertanya, berapa banyak yang Encik dapat setiap hari? Encik Zhang menjawab, jika ke lapangan terbang, dapat lebih, biasanya hanya 300 hingga 500 yuan. Beliau tersenyum. Saya boleh membantu Encik mendapat lebih 20,000 yuan sehari. Encik Zhang menggeleng kepala. Sukar dipercayai. Jutawan itu meneruskan. Jika setiap perjalanan adalah ke lapangan terbang, 10 perjalanan sehari sudah menjadi 2,000. Kunci utama adalah bekerja sama dengan hotel mewah, berunding dengan pekerja kaunter. Apabila ada pelanggan ingin ke lapangan terbang, mereka akan menghubungi Encik. Berkongsi komisen sebanyak 82%. Semua orang akan mendapat keuntungan. Encik Zhang masih teragak-agak. Bagaimana Encik boleh menguruskan begitu ramai pelanggan seorang diri? Semoga nenek baik itu. Jika ada lagi yang perlu disesuaikan, beritahu saya. Siapa yang akan menolak apabila setiap hari boleh memperoleh 1,000 yuan dan bukannya 300? Beberapa bulan kemudian, Encik Zhang menelpon semula. Anda benar-benar pakar. Sekarang, setiap hari saya memperoleh lebih daripada 20,000. Jutawan itu hanya ketawa. Dengan hanya mereka bentuk model yang baik, wang akan mengalir sendiri. Dalam hidup ini, perkara yang paling menakutkan bukanlah wang, bukanlah kuasa, tetapi cara berfikir. Jika anda rasa anda terlalu jujur, mudah diambil kesempatan dan sering kalah kerana anda tidak tahu bagaimana untuk berkelakuan dengan bijak, anda mesti membaca kedua-dua buku ini. Pemikiran terbalik dan pemikiran terbuka. Selepas membaca, anda akan berpeluh dingin. Banyak kali, bukanlah anda kurang bijak, hanya anda belum belajar kebijaksanaan daripada orang yang terdahulu. Buku ini adalah satu set strategi, satu metodologi. Iaitu mengajar anda berfikir secara terbalik untuk mencari jalan pintas, menggunakan kaedah tertentu untuk mencapai matlamat. Jika digunakan dengan baik, ia akan membuka pintu kepada dunia baru untuk anda. Sekarang, 2 buku Pemikiran Terbalik dan Pemikiran Terbuka sedang disubsidi oleh kedai buku dan penghantaran percuma. Tempah buku di sudut kiri bawah skrin kawan-kawan.